Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel FS. Sebelum meneruskan untuk menonton video ini, apa kata klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Kejadian ini berlaku sekitar 30 tahun yang lepas. Kisah benar di zaman tiada internet dan handphone. Kisah benar yang menjadi salah satu kenangan dan diceritakan kembali kepada anak cucu. Keperitan hidup menumpang di rumah saudara memberikan suamiku pushing factor untuk mencari tempat tinggal yang baru. Hanya sekadar bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah dan anak seramai 5 orang tak melayakkan kami memiliki rumah sendiri. Aku tak sanggup membiarkan anak-anakku yang masih kecil berhimpit-himpit di rumah saudara, tak termasuk pandangan kurang senang mereka terhadap kami. Setelah didesak olehku, suamiku berjaya mendapatkan kami sebuah rumah sewa murah, 1 bilik dan 1 bilik air. Penempatan di kampung, depan kedai runcit dan ada kedai es kacang berdekatan rumah. Jiran-jiran semua okey. Anak-anak aku nampak happy. Kanak-kanak apa tahu, asyik bermain saja. Suamiku seorang yang aktif berpolitik. Walaupun kerja biasa-biasa, tapi cita-cita tinggi. Hampir tiap-tiap malam dia akan hadiri mesyuarat. Aku yang tak berapa gemar dengan aktivitinya terpaksa pasrah. Setelah beberapa bulan menetap di situ, Mak Ja, jiran selang 2 rumah, ada bertanya kepadaku sama ada aku okey ke atau tidak duduk di rumah tersebut. Aku jawab semua okey dan tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi Mak Ja mengerutkan dahinya tanda ada sesuatu yang tak kena. Tapi aku malas nak layan dan aku biarkan je macam tu. Aktiviti petang aku ketika anak-anak keluar bermain adalah membersihkan sekitar kawasan rumah. Kali ini aku nekat membersihkan kawasan belakang rumah Semak Samun. Belakang rumah aku ada sedikit tanah laman belakang. Kemudian ada longkang sederhana besar. Diikuti tanah belakang yang membukit luas ke belakang. Kawasan bukit tak dapat dilihat dengan jelas kerana diselaputi semak samun, pokok-pokok dan lalang tinggi. Aku membersihkan kawasan laman belakang rumahku. Membersihkan longkang tersumbat, tin-tin kosong dan sampah sarap aku buang ke kawasan terbiar. Janji belakang rumah aku ni clear. Setelah kejadian aku membersihkan belakang rumah aku, bermulalah episod seram di rumahku. Seperti yang aku katakan tadi, rumah aku ada 1 bilik. Tempat anak-anakku seramai 4 orang beradu. Aku tidur di ruang tamu bersama anak bongsu, umur lebih kurang 7 bulan. Ruang tamu menghala lurus ke bahagian dapur. Jadi kalau tidur memang nampak dapur. Malam tu anakku merengek nak susu. Suami masih tak pulang. Aku bangun nak buat susu. Dalam kegelapan malam, diterangi samar cahaya lampu luar. Aku nampak sesusuk tubuh di hujung dapur. Aku memberanikan diri melangkah setapak 2 untuk lihat betul-betul. Di kejauhan aku nampak makhluk itu seperti mengensot, bergerak ke arahku. Barulah aku nampak dengan jelas. Makhluk yang terbeliak cuma menampakkan mata putih, rambut panjang, kembang dan kusut mencecah lantai. Duduk bersimpu, memakai sari dan mula mengensot laju ke arahku. Ya Allah, aku pura-pura buat tak nampak. Aku terus petik suis lampu ruang tamu dan baring sambil baby aku peluk dan ubah posisi tidurku. Berpeluh-peluh aku sambil tunggang langgang membaca ayat-ayat Quran. Berasap-asap hati mengenangkan suamiku masih tak balik. Aku ceritakan peristiwa itu pada suamiku keesokan harinya. Tiada respon.
katanya mainan perasaan. Kali ini berasap hidungku menahan geram. Selang beberapa hari, lebih kurang jam 2 pagi, anak aku merengek lagi nak susu. Aku bersangka baik waktu tu kerana suamiku ada tidur di sebelahku. Aku bangun dan melangkah ke dapur. Di sudut dapur, dalam keadaan samar-samar, aku nampak dia ada lagi. Aku nampak sekali lagi makhluk berpakaian sari. Sempat aku perhatikan wajahnya, wajah hodoh dengan mata putih terbeliak. Dan sekali lagi seperti dia menyedari aku nampak dia, dia mengensot laju ke arahku dengan rambut panjang mengurai mencecah lantai dan pakaian sarinya. Aku sedar-sedar berada di bawah selimut terketar-ketar menolak suamiku dengan harapan suamiku akan bangun. Aku goncang badan suamiku tapi tak terkeluar suara sebab ketakutan. Masih suamiku tidur nyenyak. Dan aku tidur berpeluh-peluh dalam selimut sambil menyumpah-nyumpah. Kenapalah laki aku tak bangun? Berasap-asap lagi hidung aku menahan marah. Keesokannya aku ceritakan pada suamiku dengan perasaan dan bersungguh-sungguh meyakinkannya dengan apa yang aku nampak semalam. Masih tak ada perasaan. Katanya itu cuma perasaanku. Nak gaduh pun tak guna. Aku pelik kenapa baru-baru ni makhluk ni kerap sangat datang ke rumahku. Sejak peristiwa itu, aku cuba untuk sediakan susu di ruang tamu. Tak sanggup aku nak jumpa makhluk ngentot tu malam-malam di dapur lagi. Pernah aku buat susu untuk anak di ruang tamu. Aku rasakan seseorang memerhati di sudut dapur. Aku terpaksa acah berani buat tak nampak. Selain kewujudan makhluk ngentot tu, tidurku masih tak lena. Bila mana semenjak 2 menjak ni, ada bunyi burung yang mengganggu tidurku. Bunyi burung yang nyaring. Kadang-kadang seperti burung itu terbang di sekeliling rumah. Aku selalu pastikan lubang-lubang di bahagian dapur disendal dengan kain sebelum tidur. Aku tak syak apa-apa. Kadang-kadang aku dengar bunyi burung yang nyaring dan bising tu meragas-ragas seperti nak masuk ke rumahku. Geram pula hati ni. Burung apa pula ni? Dan laki aku pula masih belum pulang ke rumah. Keesokan malamnya, suamiku ada di rumah. Burung itu masih berbunyi dengan nyaring. Aku cuit suamiku. Awak dengar tak bunyi burung apa tu? Shh, diam, kata suamiku sambil menutup mata. Awak ni, tu burung apa tu malam-malam bising? Shh, diamlah awak. Suami masih menyuruh aku diam sambil berpura-pura menutup mata. Bengang pula aku. Keesokan harinya aku tak puas hati. Aku jumpa Mak Jah. Aku bertanya kepada Mak Jah, apa benda bunyi bising seperti burung berbunyi tengah malam? Mak Jah menjawab, kamu ni, kamu nak tahu ke apa bendanya tu? Takkan kamu tak tahu? Aku bertanya, burung apa Mak Jah? Itu bukan burung. Itulah langsuir. Aku terbungkam. Tak terfikir di akal aku yang benda aku dengar malam-malam tu rupanya makhluk tersebut. Dan semua misteri terungkai apabila pihak berwajib telah membersihkan kawasan belakang rumah yang penuh dengan semak samun. Rupa-rupanya belakang rumah tu adalah jirat Cina dan India. Agaknya hantu India tu marah sebab aku membuang segala tintin kosong dan sampah sarap di belakang. Akhirnya selepas mengetahui kejadian itu, kami pun mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah sewa yang lain. Alhamdulillah, di rumah sewa yang baru tiada lagi kejadian gangguan yang terjadi. Dan aku mengambil iktibar daripada kejadian di rumah sebelum ini. Aku tidak lagi membuang sampah sarap ke belakang rumah walaupun ianya dipenuhi dengan semak samun. Itu saja kisah daripada aku. Semoga kisah ini dapat dijadikan pengajaran dan tauladan kepada kita semua. Sekian.